wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini kita akan membacakan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Baqarah daripada ayat 21. Dan insyaAllah kita akan menghuraikan dari sudut hukum tajwid yang terdapat dalam ayat. Kemudian kita akan melihat dari sudut makna yang terdapat dalam ayat secara ringkas, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Kita ambil ayat 21 daripada surah Al-Baqarah. Yang mana ayat ni kalau kita tengok dari sudut hukum tajwid yang terdapat daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 21 daripada kalimah ya ayyuha. Kalimah ya ayyuha ini mengandungi hukum tajwid yang kita sebut sebagai mad jaih munfasil. Mad jaih munfasil ni apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf mad di dalam dua kalimah, maka lahirlah hukum bacaan mad jaih munfasil yang perlu kita panjangkan bacaannya, sehingga ada yang menyebut bacaan dia 4, 5 dan 6 qadah panjang, sesuailah dengan qadah bacaan mad. Baik, seterusnya tuan-tuan dapat melihat pada hukum tajwid yang ada pada An-Nas. An-Nas itu kita kena baca dengan syaddah dalam keadaan terdapatnya di sana huruf alif lam. An-Nas, An-Nas maknanya ada alif lam syamsiah di situ. Kemudian kalau kita tengok bacaan ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu ubudu, pada ayat yang ketiga selepas ayat An-Nas itu terdapat hukum bacaan hamzah wasal. Hamzah wasal ini kalau kita sambung ya ayyuhan nasu ubudu, tetapi bila mana kita nak baca, kita mulakan bacaan dia, maka hamzah wasal ini akan berbaris hadapan. Kerana mengikut kaedahnya kita nak meletakkan baris hamzah wasal ni melihat kepada huruf yang ketiga. Huruf hamzah wasal pertama, huruf ain huruf kedua, huruf ba huruf ketiga. Bila huruf ba berbaris hadapan, maka kaedah secara kiasinya maka kita baca dengan hamzah wasal berbaris hadapan. Jadi bunyinya u'budu. Kemudian itu kaedah kiasi. Ada juga hamzah wasal ni dari sudut kaedah simai. Yang ni perlu kepada orang panggil hafalan. Ada kalimah-kalimah tertentu dalam Al-Quran. Rabbakum, Rabbakumul ladzi khalaqakum. Kita akan tengok alladzi khalaqakum, alladzi khalaqakum. Bacaan pada kalimah khalaqakum. Khalaqakum ni pertama kita kena sebut dengan jelas huruf kha. Biar kha. Kerana ada bacaan daripada kalangan kita ni bunyi kha. Kita nak bunyi kha. Kemudian bila mana di hujung ayat khalaqakum, kalau dari sudut lahjah Arab kita menyebut dengan bunyi kum. Kalau biasa orang Melayu sebut kum, dia bunyi kum. Jadi di situ kita sebut dengan khalaqakum. Khalaqakum. Tak ulangkan lagi. Khalaqakum. Bacaannya bunyi macam tu.
Walladzina, alladzina ada mak aslilah di situ. Kalau ada panjaan dua harakat. Kemudian allazi ada di sana alif lam syamsiah. Kemudian min qablikum ada di sana hukum bacaan nun mati bertemu dengan huruf qaf, hukum bacaan ikhfa hakiki. Kemudian qablikum, kalimah qablikum ada di sana qalqalah, yang kita sebut sebagai qalqalah sughra, qalqalah sughra. Kemudian la'allakum tattaqun, sama juga, kum tu bunyikan dengan lahja Arab, kum, qablikum, la'allakum, kemudian tattaqun, pada perkataan terakhir dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 1 ni, padanya ada hukum ma'arif lisukun. Boleh kita baca dengan 2, 4 atau 6 pada bacaan. Itu saja dari sudut bacaan ataupun kita huraian dari sudut hukum tajwid. Dari sudut makna ayat ini Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia. Biasanya bila Allah menggunakan harfun nida, ya ayuhan nas, ayat ini merujuk kepada ayat yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Kerana sesuailah pada awal-awal Islam ni, manusia belum lagi menerima Islam. Berbeza dengan harfun nida yang diguna dengan ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu ini kebiasaannya ayat ini turun di Madinah di saat umat Islam telah pun memiliki sebuah pemerintahannya, dan pada waktu itu Islam sudah bertapak secara meluas. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bila datangkan harfun nida dalam bentuk ya ayuhan nas, dia ada suatu pesanan penting. Dan pesanan ini ialah u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini pesanan kepada akidah, seruan akidah. Maka bila mana kita tengok di Mekah, maka Mekah suasananya permulaan Islam, maka perkara utama yang menjadi keutamaan di Mekah ialah berkaitan dengan masalah akidah. Maka Allah Ta'ala memerintahkan a'budu, sembahlah kamu semua kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu. Allah nak ingatkan kita supaya kita menyembah Tuhan zat yang telah menciptakan kita. Kerana kita semua maklum yang bangsa Arab ni telah menyembah patung berhala, sedangkan patung berhala itu mereka yang cipta. Maka ini suatu kesilapan, ini suatu kesalahan, bahkan dia dipanggil syirik pada Allah Ta'ala. Maka datang Islam membetulkan kembali ajaran yang silap ini, ajaran yang sesat ini, melalui datangnya Al-Quran yang mengajak manusia, yang memerintahkan manusia kepada menyembah Allah. Bukan setakat Allah itu menciptakan kamu, tetapi Allah itu jugalah yang telah menciptakan wallazina min qablikum, yang telah menciptakan mereka-mereka yang sebelum pada kamu. Maknanya Allah ni dia cipta, bukan cipta kita sahaja, tetapi Allah ini jugalah yang telah menciptakan manusia sebelum daripada kedatangan Islam lagi. Kerana Allah itu Khaliq, dan segala selain daripada Allah ialah makhluk yang dicipta oleh Allah. La'allakum tattaqun. Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri ayat ini, mudah-mudahan kamu semua menjadi termasuk oleh golongan orang-orang yang bertakwa. Maka untuk lahir takwa, kita mesti menyembah Allah terlebih dahulu. Dengan arti kata lain, sebelum kita nak jadi orang bertakwa, kita mestilah Islam terlebih dahulu. Tidak akan lahir sifat takwa daripada manusia-manusia yang kufur kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita kata orang tu baik hatinya, dermawannya, segala-galanya tuan-tuan, maka tidak akan berlaku takwa di situ. Tetapi untuk lahir sifat takwa ini, maka perlulah Islam terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan-golongan yang kekal dengan akidah Islam sehingga ke akhirnya. Sekadar itu saja untuk pada kali ini. Ayat yang kita baca tadi ialah ayat 21 daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain ketika. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.